Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam Kalender Jenayah edisi 2 Februari 2018. Jual orang atau bahasa mudahnya pelacuran. Sampai bila spa yang menawarkan pelacur akan terus beroperasi? Tukang redah kami singgah di sebuah spa di Kuala Lumpur. Saksikan pendedahannya. Jual orang lagi untung dari berniaga unta. Sindiran Husin Lempo yang dalam filem Tiga Abdul memang betul. Di KL saja berapa banyak spa jual ayam. Bukan ayam dekat market. Ni ayam mulut merah. Haram jadah sungguh. Aku bukan nak semang kosong. Tak percaya bertengok video ni. Oh, ni lokal. Mongolian, Indonesian, local, Malay, Chinese, Malay. Indo lah. Hah? Ini nombor 2 kan? Indo. Ini lah. Hah? Semi mata. Semi mata. Semi mata. Ini lokal lah ya. Agak sama bos. Hah? Agak sama dua-dua. Sama agak sama. Okey. Lokal tu, lokal ni 260. Hah? Lokal ni 260. Indo 220. Oh, okey. Oh, kalau Mongolia tadi? 280. Oh, lagi mahal. Ni bayar berapa? Bayar you? Ya. Betul. So, betul berapa? 26, 28, 48 lah. Betul lah? Sekarang jadi semua. Semua lagi tambah. Lagi tambah. Lagi tambah? Ya. Kita cuma cari sekarang. Tahu. Tak saja gurau. Lagi tambah. Venezuela lagi mahal. 6 hari. First day 6 hari. 20 ringgit tambah. Oh, 20 ke Sabah? Biasa. Kalau jadi dia biasa. Kita tahu pun sama. Kita tahu. Ini sekali kat skor kan? Kalau keluar nak masuk skor boleh tak? Betul? Kalau keluar nak mandi boleh? Boleh. Keluar mandi boleh. Hampa dah tengok kan? Haram jadah tak? Ini semua berlaku kat KL weh. Senang betul ni mereka ni. Macam negara kita tak ada undang-undang. Spa punya lah besar. Siap renovate bilik bukan main lagi besar. Mewah. Hampa jangan main-main. Ayam tu layan puluh orang sehari. Silap-silap kena penyakit HIV. Hampa semua tunggu minggu depan apa pula kami nak buat. Penjenayah, penyamun, penyangak. Hampa jaga. Aku duk perhati. Tunggu. Pada 22 Januari lalu, mayat juruteknologi pergigian Mahusin Abdul Rahim, 28 tahun, ditemui di rumahnya di tingkat 4 kuarters Klinik Kesihatan Lukut Port Dickson pada 8.30 pagi. Bedah siasat mendapati mangsa dibunuh dengan cara dihentak dengan benda keras di kepala. Suspek sudah ditahan dan direman. Polis percaya kes yang disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan itu akan dapat diselesaikan. Saksikan kronologi kes yang disediakan dan rangkuman Kalender Jenayah minggu ini.
Bapa kandung dan ibu tiri kanak-kanak perempuan 9 tahun yang mati didera direman 7 hari. Anggota tentera berusia 35 tahun dan isterinya 34 tahun direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Siti Khairiah Abdul Razak selepas permohonan dibuat Pegawai Penyiasat Inspektor Mahafiz Matlawi. Terdahulu pasangan itu dilihat tiba di mahkamah pada 9 pagi dengan memakai baju lokap jingga dan tangan bergari diiringi anggota polis. Mereka ditahan petang Khamis selepas bedah siasat ke atas mayat Nur Aina Nabiha Muhammad Abdullah mendapati buah pinggang rosak, usus koyak dan tulang rusuk patah dipercayai akibat dipukul dengan objek tumpul. Sebelum itu, mangsa dikatakan tidak sedarkan diri di rumah keluarganya di Lukut Port Dickson sebelum dibawa oleh bapa kandungnya ke Hospital Tuanku Jaafar Seremban dan disahkan meninggal dunia 12.30 tengah malam. Pemeriksaan doktor menemui kesan lebam di seluruh badan mangsa menyebabkan mayatnya diserah ke unit forensik hospital berkenaan untuk bedah siasat dan disahkan kematiannya kerana kecederaan organ dalaman. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah apabila merampas 880 kg ketamin dan heroin bernilai 18 juta ringgit dalam serbuan di sebuah premis di Kajang, Selangor pada Jumaat lalu. Ketua Pengarahnya Datuk T. Subramanian berkata pihaknya menerima maklumat awam sebelum menyerbu premis yang dijadikan sebagai stor pada 11.30 malam. Katanya sebaik tiba, 14 lelaki dan 3 wanita warga asing didapati sedang memunggah guni-guni dari 2 kontena untuk dimasukkan ke dalam premis terbabit. Hasil penahanan 17 suspek, anggota kastam turut menahan seorang lelaki warga asing dalam sebuah kereta di sebuah restoran berhampiran. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Cawangan Narkotik JKDM di Kampung Jijan Tengah, Nilai pada Isnin. Katanya semua suspek direman 7 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Session Sepang menjatuhkan hukuman penjara 7 bulan terhadap seorang lelaki Bangladesh selepas mengaku bersalah atas 239 pertuduhan kerana menyimpan pasport milikan orang lain tanpa kuasa sah serta melanggar syarat pas lawatan. Harun, 40 tahun atau dikenali sebagai Dr. Harun 2.0, mengaku bersalah ke atas semua pertuduhan itu selepas dibacakan jurubahasa di hadapan hakim. Berdasarkan kertas pertuduhan, Harun didakwa menyimpan 238 pasport milikan orang lain tanpa kuasa sah dan semua kesalahan itu dilakukan di Kuala Lumpur pada 4 Januari lalu. Kesalahan itu dilakukan mengikut Seksyen 12-1-F Akta Pasport 1966 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 12-1 Akta yang sama. Sekaligus boleh dihukum denda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih dari 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Aksi pergaduhan sekumpulan remaja dan pelajar sekolah menengah di kawasan Piazza Harbour Square, Sandakan menjadi tular di laman sosial Facebook sejak Ahad. Video pergaduhan berdurasi 52 saat itu difahamkan membabitkan 2 kumpulan remaja lelaki termasuk pelajar sekolah menengah yang berlaku pada Jumaat lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Sandakan, Superintendent Abdul Fuad Abdul Malik mengesahkan siasatan lanjut sedang dilakukan. Rakaman itu menyaksikan sekumpulan 5 remaja berpakaian biasa dan baju sekolah menengah mengejar lalu menumbuk seorang remaja lelaki yang turut memakai pakaian sekolah di tengah jalan raya. Seorang pekerja kedai makan didakwa di Mahkamah Magistrate Ipoh dengan 3 pertuduhan termasuk memiliki senjata api tiruan ketika ditahan di Bercam Ipoh minggu lalu. Liu So-an, 47 tahun didakwa mengikut Seksyen 8-A Akta Senjata Api 1960 kerana membawa senjata atau amunisi tanpa lesen atau permit yang dibenarkan pada 23 Januari lalu. Pertuduhan kedua, dia didakwa mengikut Seksyen 36 Akta sama kerana memiliki senjata tiruan pada tarikh, waktu dan tempat yang sama. Bagi pertuduhan ketiga pula, So-un didakwa mengikut Seksyen 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 kerana gagal mempamerkan kad pengenalan diri apabila diminta oleh pegawai polis. So-un bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan ketiga dan minta dibicarakan. Magistrate kemudian mengenakan jaminan sebanyak RM10,000 bagi ketiga-tiga pertuduhan dengan seorang penjamin dan menetapkan 19 Februari depan bagi sebutan semula kes.
Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 502 notis membabitkan pelbagai kesalahan jalan raya dalam ops bersepadu di Plaza Tol Batu 9 Ceras malam Selasa. Kesalahan membabitkan lesen memandu mencatatkan saman paling tinggi dalam operasi yang bermula 6 petang itu. Ketua Pengarah JPJ, Datuk Seri Syahrudin Khalid berkata, pihaknya melakukan pemeriksaan ke atas 2,496 kenderaan. Beliau berkata 502 notis yang dikeluarkan membabitkan 155 kesalahan cukai jalan, 209 membabitkan lesen memandu, 40 kesalahan teknikal dan lain-lain kesalahan sebanyak 78 saman. Menurut beliau, JSPT turut mengeluarkan 50 saman terhadap pengguna jalan raya. Manakala AADK melakukan ujian air kencing terhadap 106 individu dan 18 daripada mereka dikesan positif dadah, masing-masing berusia dari 20 hingga 40 tahun. So, Polis Raja Malaysia, PJRM, khususnya bahagian Sekretariat Jenayah. Lelaki tempatan berusia 47 tahun dan wanita warga Vietnam 32 tahun ditahan selepas polis menemui cecair kloroform di sebuah rumah di Jalan Besar Bemban Baru, Batu Gajah 2.45 petang 24 Januari lalu. Cecair itu dipercayai digunakan untuk menghasilkan dadah. Serbuan turut menemui dadah jenis heroin seberat 27 gram, ketamin 1.12 gram dan kafein 24.2 gram dipercayai untuk edaran di sekitar Batu Gajah. Ketua Polis Daerah Batu Gajah, Asisten Komisioner Ahmad Tarmizi Syahri berkata, suspek yang dipercayai pasangan kekasih dikatakan sudah 4 bulan menjalankan kegiatan itu. Ujian air kencing mendapati lelaki berkenaan positif dadah jenis morfin manakala wanita berkenaan positif amfetamin dan metafetamin. Kedua-dua mereka direman 14 hari bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Timbalan Pengarah Jabatan Keretaapi Negeri Sabah JKNS bersama seorang lagi jurutera jabatan itu ditahan semula di pejabat SPRM pada Rabu bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah dan salah guna kuasa membabitkan jabatan itu. Bagaimanapun, permohonan reman terhadap kedua-dua suspek berusia 58 dan 39 tahun itu ditolak oleh Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu pada Khamis. Mahkamah menolak permohonan itu kerana ia sama dengan hasil siasatan sebelum ini. Mereka ditahan berhubung laporan terbaru berkaitan projek JKNS yang membabitkan nilai 56 juta ringgit dengan beberapa syarikat antara 2012 hingga 2017. Kesan ambil dadah jenis syabu seorang lelaki memanjat bumbung sebuah perodua Myvi di bulatan Jalan Pasir berhadapan Plaza Likas. Suspek berusia 36 tahun itu dipercayai mengambil dadah sebelum kejadian dan ujian air kencing mendapati dia positif syabu. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner M. Chandra berkata, dalam kejadian jam 5.30 petang pada 28 Januari lalu, suspek yang khayal keluar dari kereta dipandu rakannya. Dia kemudian melakukan kekacauan dengan menghalang lalu lintas di lokasi berkenaan. Siasatan lanjut mendapati suspek mengaku terbabit dalam kes curi sebuah Toyota Hilux bersama seorang rakannya yang masih bebas di tepi jalan sekitar Karamunsing pada jam 10 pagi hari yang sama. Suspek yang bekerja sebagai pengawal keselamatan itu direman 4 hari untuk siasatan mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan kerana mencuri kenderaan. Baiklah, sekian saja Kalender Jenayah minggu ini. Jangan lupa terus mengikuti kami dalam Kalender Jenayah untuk paparan berita menarik sebagai pengajaran dan panduan. Anda juga boleh salurkan maklumat mengenai apa sahaja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com. Sekian saja dari saya Nabiah Kamal dan kru produksi Kalender Jenayah. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.